A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera dan mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Nampak baik-baik, sihat-sihat belaka baru lepas solat berjemaah subuh, baru lepas baca Quran berjemaah, dan sekarang ni kita nak duduk dalam pengajian di dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini. Topik yang cukup menarik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan menahan diri dari menyakiti. Apalah nak sakit-sakit hati orang kan? Tapi kita nak tengok apakah implikasi daripada menyakiti hati orang dan bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita menyakiti orang lain. Bagi mengupas topik kita pada hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azam Al-Kankari. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Dai Aiman. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana Nun daripada jauh, Nun Johor datang ke sini untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah. Bila tengok muka Ustaz Azam, kita rasa tak nak sakit-sakit hati orang. Kita nak happy-happy, kita nak ceria pada pagi ini. Jadi kepada para penonton yang mungkin nak mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Dan kita nak pastikan dengan adanya perkongsian pada hari ini, tak ada dah kita bergaduh dengan kawan-kawan kita kat luar, tak nak dah sakit-sakit ke hati, nak happy-happy je. Baiklah Al-Fadhil Ustaz, topik kita cukup menarik pada hari ini dalam bab akhlak berkaitan dengan menahan diri dari menyakiti. Sebagai mukadimah, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Dai Aiman serta seluruh para penonton rancangan Soal Jawab Agama nombor 1 di Malaysia. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, serta seluruh kru produksi Tanya Ustaz. Alhamdulillah, hari ini saya rasa sangat seronok jumpa tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Pagi-pagi kita dah mulakan hari kita dengan menuntut ilmu. Pagi-pagi kita dah mulakan hari kita dengan mengasihi Allah dan Rasulnya. Dan inilah tanda-tanda orang yang cemerlang, orang yang gemilang dan pastinya orang yang terbilang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, menahan diri dari menyakiti. Kadang-kadang kita fikir, menahan ni apa? Daiman, menahan ini adalah bagaimana kita meletakkan satu perisai ataupun gap. Dan menyakiti sebenarnya, kalau kita fikir menahan diri daripada menyakiti ini, dia terbagi kepada dua, Daiman. Para penonton, terbagi kepada dua. Pertama, menahan diri dari menyakiti. Yang pertama, zahir dan juga batin. Jadi perbincangan kita hari ini akan bincangkan zahir dan batin. Zahir ni apa? Fizikal sebagai contoh, mencederakan orang, memukul orang, pukul orang. Ini menyakiti dari segi fizikal. Dan yang kedua, kategori yang kedua adalah batin. Batin ni apa? Dalaman kita, iaitu dari segi emosi kita. Ada orang dia menyakiti orang dari segi emosinya. Dengan apa? Dengan body shamingnya, dengan mengutuk, dengan memaki hamun dan juga mencela dan sebagainya. Dan inilah yang akan kita bincangkan, bagaimana untuk menahan diri dari menyakiti dari segi fizikal dan juga batin, insya-Allah. Maknanya para penonton sekalian, hari ini kita dalam topik perbincangan mengenai dengan akhlak menahan diri dari menyakiti. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut ya, Al-Fadhil Ustaz, kita pun melihatkan tak ada siapalah suka menyakitkan orang lain kan. Kita pun nak kawan dengan orang yang baik je. Tapi sahabat kita di Facebook ni dah ada soalan, boleh ke kita raikan Ustaz? Boleh, silakan. Baiklah, kita bersama dengan Mas Rifah Nur Jamain. Soalannya, bagaimanakah garis panduan dalam Islam mengenai menahan diri dari menyakiti orang lain? Apakah hukum menahan marah dengan berdiam diri supaya kemarahan itu tidak menyakiti pada orang lain? Tafadhal Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih kepada bertanya Mas Rifah Nur Jamain. Luar biasa. Soalan yang sangat bagus, bagaimana kita nak ada garis panduan. Dan Aiman, para penonton,
Garis panduan ni dalam bahasa orang putihnya guideline lah. Kan? Pagi-pagi cakap orang putih lain macam mu. Jadi apa dia guideline dia? Apakah garis panduan kita untuk menahan diri? Dan kalau orang tanya apa hukum kita menahan diri, pastinya ini adalah sangat dituntut. Kerana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Apa Nabi kata, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Hadis wa Imam Abu Daud dan Tirmizi. Apa Nabi kata daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Orang-orang yang bersifat kasihan dikasihi oleh yang maha mengasihani, iaitu Allah SWT. Kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya yang di langit akan mengasihanimu. Hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Tuan-tuan dan puan, kita berkasih sayang dengan orang. Kita menahan diri kita daripada mengutuk orang. Kita menahan diri kita daripada mencederakan orang. Kita menahan diri kita daripada merosakkan orang sekeliling kita. Percayalah tuan-tuan dan puan, kita menyakiti orang, sebenarnya kita tidak kesian dengan orang. Tetapi bila kita menyayangi orang, insya-Allah Allah yang maha menyayangi akan menyayangi kita, insya-Allah. Apakah antara garis panduan dan iman para penonton? Saya nak kongsikan ada 3. Apa dia? ERT. Boleh ya? ERT. Bukan ekonomi rumah tangga. Bukan. Bukan. Apa ERT tuan-tuan dan puan para penonton? Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah empathy. Empathy ni bahasa mudah, kita biasa dengar. Kalau orang belajar psikologi, orang belajar tentang ilmu jiwa, dia akan mengetahui tentang mana empathy. Empathy ni apa? Empathy ni adalah kita meletakkan diri kita di dalam tempat mereka. Maknanya dalam bahasa orang putihnya dengan izin, apa dia? Put your shoes, apa nama? Put your leg. Your leg on your shoes. Bang, gitulah. Maknanya meletakkan diri dalam kasut dia. Kan? Maknanya itu adalah pepatah orang putih. Tuan-tuan kaji sendirilah ya. Jadi maknanya apa di bawah saudari? Kita ni kena rasa empati dengan orang sekeliling kita. Kita ni tak nak orang sakiti kita. Jangan kitalah yang menyakiti orang. Ini harus kita faham. Maknanya bila ada perasaan empati, dia simpati dengan empati ni dua benda yang berbeza. Simpati dia cuma kesian. Contoh kesian Daik Aiman ni kan. Tengok baik contoh lah kan. Tapi dia tak perlu dikesiankan kan. Dia kesian Azakan Kari contoh. Maknanya kita simpati dengan orang cuma kesian. Tetapi orang yang empati ini tuan-tuan dan puan, bukan saja kesian, tetapi dia menjiwai kesusahan orang itu. Dia menjiwai bagaimana perasaan orang itu. Ini empati. Jadi kalaulah kita nak menahan diri daripada menyakiti orang, pastikan tuan-tuan dan puan kena ada sifat empati ini. Kita takkan menyakiti orang bila mana kita tidak mahu disakiti. Itu yang pertama. Apa R yang kedua? R yang kedua adalah rational. Rational, tuan-tuan dan puan. Dalam tindakan apapun, kita kena rational. Buat apapun, kena ikut rational. Rationalnya apa? Kita menggunakan akal yang waras untuk melakukan satu pekerjaan. Maknanya tidaklah gelojoh, bijak dalam membuat keputusan. Ini yang paling penting. Maknanya kita rasional dalam menentukan satu tindakan yang kita lakukan. Dan T yang terakhir apa dia? T akhir adalah tanggungjawab. Apa makna tanggungjawab tuan-tuan dan puan? Tanggung dunia, jawab di akhirat. Kita kena berasa tanggungjawab dengan kata-kata kita. Kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Ramai di kalangan kita minta maaf cakap, tuan-tuan ya, minta maaf cakap lah. Kadang-kadang bila dia marah orang, bila dia maki orang, bila dia kutuk orang, bila dia pukul orang, lepas tu baru dia terfikir. Hakikatnya apa yang kita lontarkan dengan kata-kata, apa yang kita lakukan dengan perlakuan, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ada satu hadis, panjanglah ceritanya, tapi kejap kita akan sambunglah kalau ada soalan lagi. Wallahu a'lam. Itu dia, what you give you get back. Yes. Macam tu ke? Apa yang kau bagi kau akan dapat. Kalau kita tak nak orang sakiti hati Allah kita, Rabbi, janganlah kita sakit hati orang. Dan kalau kita nak orang baik dengan kita, kita kena baik dengan orang, Ustaz. Betul, kan? benar. Okey, baik Ustaz. Kita ada sahabat kita di Facebook ni, ada satu soalan menarik bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. 2 lubang yang menyebabkan ramai orang masuk neraka, iaitu mulut dan kemaluan. Adakah diam lebih baik dari bercakap? Kerana tanpa kita sedari, kata-kata yang keluar dari mulut kita mungkin boleh menyakiti hati orang di sekeliling kita walaupun tanpa niat. Silakan Ustaz. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, para penonton, soalan ini sangat luar biasa. Sebenarnya Nabi SAW ada ditanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi SAW pernah ditanya berkaitan sebab kebanyakan orang dimasukkan ke dalam syurga. Baginda menjawab, apa Nabi kata? Taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-fahmu wal-faraq. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Takwa, Nabi kata apa? Maksudnya, takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Jadi mana masuk syurga, kita bertakwa dan baik akhlak, insya-Allah mudah urusan kita ke syurga. Lalu Nabi SAW ditanya lagi berkaitan sebab apa kebanyakan manusia ni dimasukkan ke dalam neraka. Apa Nabi jawab, tuan-tuan dan puan penonton? Nabi menjawab, al-fahmu wal faraq, iaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Huraian tentang hadis ini panjang. Bolehlah kita rungkai dalam kuliah-kuliah. Tuan-tuan carilah tok-tok guru, kelak-kelak takmih, belajarlah kan. Tetapi apa yang saya nak kongsikan di sini, kadang-kadang oleh kerana mulut kita ni yang jahat, minta maaf cakap, kadang-kadang kita mengatur orang, kita mengutuk orang, menyebabkan akhirnya orang terasa dengan kita Daiman. Itu sebab tuan-tuan puan, ada kategori menyakiti orang ni. Nak menyakiti orang ni pun ada kategorinya. Apa dia? MPB. Media Prima Berhad. Tak ada. Bukan Media Prima Berhad, tuan-tuan. Luar biasa, insya-Allah. MPB. Apa dia? M yang pertama, memek muka. Memek muka ni memang peranan. Macam Dayang Iman, saya tengah bercakap ni, aja kan. Jadi kita pun rasa seronok nak bercakap kan. Tengok dia orang senyum kan. Cuba dia kita, kan. Kita pun rasa apa benda ni kan. Jadi itu sebab tuan-tuan puan, memek muka memang peranan. Cakap dengan suami isteri sebagai contoh. Cakap dengan jiran tetangga. Cakap dengan ahli karyah masjid surau kita. Cakap dengan rakan sejawat di ofis kita. Kadang-kadang kita menyebabkan memek muka ini menyebabkan orang sakit hati dengan kita. Memek muka kita ini akan menyebabkan orang salah tanggapan kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan penonton, memek muka ini adalah antara kategori menyakiti orang dalam keadaan perlu kita jaga. Maknanya kita kena, dia ada, kalau kita belajar ilmu psikologi ataupun ilmu komunikasi dan ilmu para penonton, kita akan belajar bagaimana untuk mengekspresikan, dahsyat cakap bahasa aku pagi ni kan. Mana kita nak menterjemahkan bagaimana perasaan kita melalui memek muka kita. Kalau anak kita kecil, tuan-tuan, dia tak reti bercakap. Kalau baby kan umur kosong, Dayang Iman baru dapat anak itu katanya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah kan. Baru kita dapat anak. Baby lahir mana boleh bercakap. Tapi bagaimana dia nak menterjemahkan perasaan dia dengan memek muka dia. Bagaimana? Dengan dia menangis, dengan dia ketawa. Dia gembira, dia ketawa. Dia pamper penuh, dia menangis. Itu sebab tuan-tuan puan-puan penonton, M yang pertama, memek muka. Ada PB yang kedua. Sempat ke tak sempat? Kita simpan dulu, Ustaz. Simpan dulu. Nak tahu kejap lagi lah, insya-Allah. Kejap lagi para penonton nak tahu kupasan pada Al-Fadhil Ustaz. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz, memek muka saya okey tak? Dia nampak macam beriah sikit. Dia nampak semangat. Pagi ni kena semangat ni. Bersama saya Tanyalah Ustaz biar tahu tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Jadi saya ni pengacara yang luar biasa, alhamdulillah. Jadi pertama tadi memek muka Ustaz. Betul. Dan seterusnya apa dia? Kita nak sambung tadi tuan-tuan puan, kita membicarakan tentang kategori menyakiti orang. Mana kita nak menahan diri daripada menyakiti orang ni ada kategorinya. Apa dia? Pertama, kita takut menyakiti orang melalui memek muka kita. Itu M yang pertama. Saya kongsikan kalau tuan-tuan perasan tadi kan daripada sebelum break tadi, kita MPB. P yang kedua, apa dia Aiman? P yang kedua adalah percakapan. Ini normal lah. Percakapan lisan kita. Adakah kita cakap ini menyakitkan hati orang? Kadang-kadang kita ni biasa bercakap dengan orang. Itu sebab tuan-tuan puan, bahasa Selangor ni kalau kita belajar bahasa Selangor ni mengikut kepada daerah dialek di kampung kita. Bahasa Selangor ni adalah bahasa pasar. Kalau kita secara di kaca TV seperti ini, kita akan menggunakan bahasa standard biasa. Jadi guna bahasa Melayu, macam saya kita biasa guna bahasa Johor Riau dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan, ada setengah bahasa dia tidak sesuai di sebuah negeri. Tapi ada setengah bahasa dia sesuai di negeri itu. Panjanglah, saya tak naklah buat contoh kat sini. Tetapi tuan-tuan puan, percakapan kita ni kadang-kadang boleh menyebabkan pergaduhan. Percakapan kita ini juga boleh menyebabkan orang sakit hati dengan kita. Itu sebab kita biasa dengar patah kata apa, lidah ini dia lembut. Dia lembut tapi dia macam pisau. Dia lembut lidah ni, tuan-tuan. Lidah mana ada tulang.
Siapa lidah tulang? Oh, kejut dengan lidah. Maknanya lidah ni tak ada tulang, dia lembut. Tetapi oleh kerana kelembutan lidah ini boleh menghuris hati kita, boleh mencalarkan hati kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi percakapan ini harus kita jaga. Kategori yang kedua adalah percakapan supaya kita tidak menyakiti orang. Dan B yang terakhir, apa dia tuan-tuan dan puan? B yang terakhir adalah bahasa badan. Bahasa badan juga main peranan. Ini kadang bila orang tengah bercakap dengan kita, kita pula badan ke lain. Contohlah, saya tengah bercakap dengan tuan-tuan dan puan, Dai Aiman dia tengok ke sana. Kan? Tengok sana lah, tengok sana. Contoh, dia tak geng kita. Kita tengah cakap dia, Man, kita ni, yalah. Tuan-tuan dan puan, kecil hati kita bercakap. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu sebab bahasa badan ibu ayah saudari, para penonton, sangat penting dalam kita berkomunikasi, dalam kita bercakap dengan jiran tetangga, dalam keadaan kita bermuayasyah, bermuamalah sesama insan. Kerana apa? Bila mana memek muka, percakapan dan bahasa badan yang tidak dijaga, kita takut ini akan menjadi pencetus kepada menyakiti orang sekeliling kita. Wallahu a'lam. Maknanya kalau Nabi SAW pun kalau dia dengar tu dia badan dia kena menghadap macam tu dan juga dia dengar dengan penuh kekhusyukan. Tak adalah sambil lewa walaupun yang bercakap tu mungkin orang lebih muda daripada dia. Tak ada macam dengar khusyuk dan sebagainya supaya apa? Memberikan satu hubungan yang baik sesama kita. Baik. Kita ada soalan lagi Ustaz. Bersama dengan sahabat kita di Facebook, Sal Rasid Cikci. Bagaimana cara Rasulullah SAW tetap melayan baik dan mendoakan yang baik-baik meskipun baginda disakiti oleh musuh baginda sendiri? Bagaimana Ustaz? Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ya, Nabi sebagai contoh ikutan yang terbaik. Kita semua tahu Aiman, para penonton, Nabi SAW ini memang kehidupannya luar biasa. Ini kalau kita sambut Ma'al Hijrah itu, kita sambut tak lama lagi insya-Allah kita akan sambut Maulid Rasul kan. Maknanya apa? Bila mana kita menyambut Maulid Rasul kelahiran Nabi, kita menyambut Ma'al Hijrah sejarah Nabi, kita biasa menyambut Isra Mi'raj, melihat dan memperingati peristiwa perjalanan Nabi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, Nabi adalah contoh ikutan yang terbaik. Maksudnya apa? Sejauh mana kita memahami dan menghayati kehidupan Nabi SAW melalui sirah nubuah, melalui sirah Nabi SAW. Kalaulah kita nak mengatakan bagaimana Nabi berhadapan dengan musuh, dahsyat. Nabi ini bukan saja dimaki, dihamun, tapi Nabi juga dicederakan. Kalau kita lihat dalam sejarah, ketika mana Nabi berhijrah ke Taif, Nabi menyampaikan dakwah di Taif. Bagaimana perjuangan Nabi SAW sehingga Nabi balik dalam keadaan luka dan Nabi duduk di kebun anggur dan sebagainya. Panjang kisahnya, nak cerita hari ini tak sempat lah. Tetapi bagaimana sifat Nabi SAW sehingga kan ada malaikat yang menjaga gunung kata nak musnahkan orang Taif semua. Nabi kata tak apalah, kita doa yang baik-baik, barangkali dia tak beriman, keturunan dia beriman. Subhanallah tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita pergi Mekah, kita buat umrah dengan Aiman, ya, kita pergi ke Taif. Seronok. Taif ni dia macam Cameron Island tu. Buah-buahan segar-segar. Luar biasa tuan-tuan. Ya. Tetapi bagaimana keadaannya? Nabi mengajar dalam hadis yang Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ni adalah panjangnya, tapi saya ambil yang ujung lah tuan-tuan. Ya. Apa Nabi kata daripada Abu Hurairah? Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia bercakap, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam. Hadis Imam Bukhari. Maknanya tuan-tuan, orang ngutuk kita, orang maki kita, orang hina kita, bla 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 bla, orang sakiti hati kita, apa perlu kita buat tuan-tuan puan? Cakap je yang baik. Cakap baik pun tak jalan, lebih baik apa dia? Uskut, diam. Diam sajalah. Diam je. Dia diam ni, tuan-tuan, saya cikgu dari Aiman, saya mengajar seorang kerajaan Johor. Bila kita mengajar budak-budak ni kadang, itulah pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut badan binasa, kerana pulut santai. Macam tu. Payah benar nak mengikir pagi ni kan. Jadi maknanya kerana pulut santai binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh kerana mulut kita ni yang lancang, minta maaf cakap tuan-tuan puan, suka minum orang. Kadang-kadang budak-budak zaman sekarang dia suka ngutuk bapa orang. Kemudian daripada kecil dia ngutuk, cakap-cakap. Boleh akhirnya akan berlaku pergaduhan. Bila bergaduh bertumbuk bagai-bagai, lepas tu balik bitu mak ayah, dua-dua bitu mak ayah. Lepas tu mak ayah pula bergaduh.
Daiman, para penonton, bila mak ayah bergaduh, lagi panjang cerita je kan. Dia orang tua bergaduh dengan budak-budak, beza. Budak-budak bergaduh, 10 minit kemudian dia orang baik. Dia baik main guli sama, main tenteng sama, tak ada masalah. Tapi kalau orang tua bergaduh, jangan 10 keturunan tak habis. Na'udzubillah min zalik. Sebab ibu ayah tuan-tuan puan, kita contohilah Nabi dalam keadaan kita menahan diri daripada menyakiti ataupun disakiti. Bagaimana cakap yang baik ataupun diam. Ini kaedah yang mudah untuk kita lakukan. Diam sajalah. Kau tak mampu, angkat kaki jalan. Pedulilah dia tuan-tuan ya. Sangka baik dengan Allah, sangka baik sama manusia, insya-Allah Allah pelihara kita semua. Wallahu a'lam. Oh, itu dia. Sampaikan mak ayah 10 keturunan. Nauzubillah min zalik. Laku, seram kita. Jadi kalau budak-budak ni kita tengok sekejap je dia boleh baik balik. Apa kata kita belajar daripada budak-budak tadi? InsyaAllah. Baik, kita ada soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Fatin Syuhaida. Soalan saya, bagaimana cara untuk kita istiqamah jaga hati, tidak membalas kata-kata dan perlakuan buruk orang terhadap diri kita? Tafadhal Ustaz. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan puan, bagaimana kita nak kekal istiqamah menjaga hati kita? Harus kita ingat, hati ini ulama membagikan kepada 3 kategori. Apa dia? Pertama dipanggil qalbun marid, mana hati yang sakit. Yang kedua apa dia? Qalbul mayit, iaitu hati yang mati. Dan yang ketiga adalah qalbus salim, hati yang sejahtera, hati yang baik, hati yang sehat lah, mana hati yang bagus. Jadi kita ni kategori mana? Kalau hati sakit ni tuan-tuan, apa contohnya, apa dia punya indikatornya, apa dia ciri-ciri dia, simptom dia apa kalau hati sakit? Tidak senang tengok orang senang. Itu contoh hati sakit. Tidak tenang tengok orang senang. Tengok Daiman buat rumah baru, contoh hati dia tak tenang, contoh Daiman ya. Makanya ada masalah dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Waktu cuti sekolah tu kan, tiba-tiba jiran kita penuh kita kat rumah dia. Kemudian kita besar-besar pula. Kita cakap dengan lelaki kita, bang, tengok jiran sebelah tu bang, kereta besar-besar. Baguslah anak dia dah berjaya. Tak adalah bang, itu pinjam tu. Sabar je tuan-tuan. Itu pinjam, sewa kan, hutang lah tu. Astaghfirullahalazim. Apa masalah kita? Yang hutang tu dia, bukan kita kan. Dia tak menyusahkan kita. Janganlah kita bengkak, kata orang Johor Daiman ya. Bengkak ni dia macam macam tu lah, dia macam bengkak kan. Tuan-tuan puan, cukuplah. Kita ni kadang-kadang bila mana merasakan orang dia tak senang apa bagai-bagai, inilah akan merosakkan. Itu hati yang sakit. Hati yang mati dia apa? Tidak berasa dosa, melakukan dosa. Ini na'udzubillah min zalik. Harap tidak ada pada kita semua insya-Allah. Dan ketika kita nak apa dia? Qalbus salim, hati yang sejahtera. Bagaimana untuk mencapai hati yang sejahtera ini? Kita kena apa dia tuan-tuan puan, saya nak kongsikan ada 3B. Boleh Daiman ya? Boleh. 3B tuan-tuan puan. Bagaimana nak kekal istiqamah supaya tidak menyakiti orang, jaga hati kita daripada buruk sangka dengan orang bagai-bagai. B yang pertama apa dia? Berlapang dada. Berlapang dada ini bukan benda yang mudah. Berlapang dada maknanya kita nak terima seadanya. Kita nak apa nama? Cukuplah apa orang kata. Alah tak payahlah, susah-susah. Kita nak berlapang dada. Tuan-tuan puan, bukan mudah. Berlapang dada ni maknanya bila mana orang tu dapat kejayaan, orang tu dapat kebaikan, kita rasa seronok. Orang tu dapat kebaikan, kita rasa, baguslah dia. Bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan. Tetapi usahalah. Usaha untuk berlapang dada. Yang kedua apa dia? Ini biasa orang sebut. Apa dia? Husnuzan. Bersangka baik. B yang kedua, bersangka baik. Husnuzan. Sangka baiklah dengan orang. Kita ni tuan-tuan puan, bersangka baik bukan sama manusia saja. Kita juga perlu bersangka baik dengan Allah SWT. Nak bersangka baik dengan Allah itu luar biasa. Nak bersangka baik dengan manusia juga luar biasa. Dan dia bukan mudah. Nak sentiasa bersangka baik. Tengok orang bersangka baik, tengok orang tu bersangka baik. Orang yang sentiasa bersangka baik ni, hatinya akan sentiasa tenang. Sentiasa tenang. Dan dia orang yang tenang ni, dia akan menang insya-Allah. Dan B yang terakhir apa dia? Berusaha memaafkan. Berusaha untuk memaafkan orang. Saya ada terbaca satu artikel ni. Ada orang ni, biasa kita pakar motivasi pembiasa cerita. Ada orang ni tuan-tuan, sebelum tidur memang suka maafkan semua orang. Sebelum tidur dia maafkan semua orang. Sebelum tidur dia maafkan semua orang. Tuan-tuan puan, benda tu bukan mudah. Kita nak minta maaf dengan orang tu dah satu hal. Kita nak memaafkan semua orang bukan mudah. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan berusaha untuk memaafkan. Kerana inilah antara kaedah untuk kita kekal istiqamah. Konsisten dalam keadaan menjaga hati kita agar kekal menjadi qalbus salim, hati yang sejahtera. Moga-moga kita mendamaikan orang, waktu sama juga
kita akan mendamaikan hati kita. Wallahu a'lam. Alangkah eloknya kalau kita doakan kebaikan kepada orang tu. Maklumlah orang tu baru naik pangkat katakan. Ataupun orang tu baru buat rumah baru, doakan ya Allah murahkanlah lagi rezeki dia. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang, Allah akan kembalikan kepada kita. Daiman sebenarnya nak cerita pasal doa ni, kita sambung sikit sajalah kan. Mendoakan orang ni sebenarnya tak rugi satu sen pun. Kita doakan orang, ada satu malaikat, Nabi kata dalam satu hadis, mafhumnya, malaikat itu juga akan mengaminkan doa itu untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan, nampak orang susah keliling kita, doakan dia. Mampu bantu jangan tengok je kan, tak payah, mampu bantu. Ustaz saya doa jelah, Ustaz tak payah tolong, tak boleh, mampu bantu. Tapi kalau dah tak mampu, tuan-tuan dan puan, tak ada masalah, ikut kemampuan kita doakan. Dalam perjalanan saya daripada Muar Johor, daripada Tangkak Johor kan, kita datang ke Kuala Lumpur ni, bila ada rakaat ada berbagai macam program-program TV bagai-bagai ni, kadang ada ceramah mana-mana, kita pergi ceramah mana-mana. Dalam perjalanan kita nampak ada orang susah. Kita nampak ada orang susah dekat tepi jalan. Kereta dia pancit, tayarnya ke motornya tak boleh bergerak, minyak habis ke. Kita nak tolong, barangkali tengah malam, tak mampu. Takutlah kita ni tak berapa nak ada silat kan. Belajar juga dulu silat, tapi tak berapa habis. Kan? Maknanya tak berapa berani. Tali pinggang pun itulah warna hitam, tali pinggang yang ada ni lah kan. Bukan tali pinggang hitam. Maknanya nak tu tak berani, takut entah tu kena rompakan dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan, apa boleh kita buat? Doakan. Kita doakan dia. Percayalah, Allah akan hantar orang lain untuk bantu dia. InsyaAllah, bila kita susah nanti, Allah akan hantar orang juga untuk bantu kita. Barangkali mungkin di kalangan kita ada doa yang makbul. Tuan-tuan puan, doakan sama kita. Doakan sama kita. Tuan-tuan puan, doakan saya doakan ibu ayah semuanya. InsyaAllah, kita semua dalam keadaan baik dan kita tidak ada yang menyakiti orang lain. Wallahualam. Tapi rasanya kalau Ustaz dan Azam yang berhenti kat tepi jalan tu, ramai peminat yang nak berhenti lah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Kita orang kampung, tuan-tuan. Baiklah, kita nak berehat seketika para penonton sekalian. Kalau Ustaz pesan tadi, kalau tak nak berkata baik, lebih baik diam je lah. Kita berehat seketika, kembali dalam Tajulah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Ustaz, alhamdulillah, kita rasa seronok sangat dengan perkongsian pada Al-Fadhil Ustaz, tak kering-gusi kita, terguling-guling makcik tu kat rumah. Jadi Ustaz, moga manfaat. Moga bermanfaat, insya-Allah. Tapi para penonton sekalian, jangan lupa sharekan pertemuan kita pada hari ini agar lebih ramai orang-orang di luar sana dah tak gaduh-gaduh dah. Abang kata Ustaz tadi kan. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook bersama dengan Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Memang susah untuk menahan diri menyakiti, lebih-lebih lagi dalam keluarga adik-beradik. Kadang dari suara pun boleh jadi kecil hati. Tu belum lagi bab-bab yang lain. Boleh tak Ustaz, jika bila kita selalu disakiti, kita menjauhkan diri dari mereka? Adakah ini jalan yang terbaik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada yang bertanya soalan Puan Rohaya, luar biasa. Soalan ni memang betul lah. Dia kadang-kadang kita ni, dia sebenarnya bukan nak bercakap dengan ahli keluarga. Kadang-kadang nak berdakwah pun. Berdakwah ni kau kat luar pun berdega-dega. Dahsyat. Tapi keluarga sendiri, aduh, ya Allah, bukan mudah tuan-tuan ya. Tapi apa pun kita usaha semampunya untuk menjaga kita punya kata-kata, kita punya perlakuan. Kadang-kadang Ustaz ni, kadang adik-beradik, ya, tak nafi kita adik-beradik ni tu sebab patah Melayu kata apa? Ini kan pula air dicincang takkan putus kan. Adik-beradik ni hubungan dia air dicincang takkan putus. Kita cuba cincang air tu, tapi kalau tutup putus dia cincang, dia tutup putus air dicincang takkan putus. Adalah istilahnya, panjang huraiannya, tuan-tuan kena melihat dari segi kajian akademik berkaitan sastra. Makna air dicincang takkan putus itu, nak ceritanya apa? Adik-beradik ni normal lah, kita duduk satu rumah bertahun-tahun, kita duduk, kadang-kadang ada cakap kita yang menguris hati. Sama lah juga bukan adik-beradik, kadang sama ipar duai, sama jiran tetangga.
kadang anak menantu mentua, ini kena jagalah. Kadang-kadang menyakiti dan sebagainya. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, ada cadangan kata boleh tak kita nak menyendiri, jauhkan diri daripada mereka. Boleh nak berjauhkan, tak ada masalah. Cumanya harus kita ingat supaya jangan sampai kita jauh sehingga kita memutuskan satu rahim. Ini yang paling utama. Kerana apa kita takut? Kerana memutuskan satu rahim ini, tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, apa Nabi kata an Jubair bin Mut'im an Nabi SAW qala la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Apa Nabi kata? Nabi SAW kata diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, Nabi bersabda, Nabi kata tidak masuk ke dalam syurga bagi mereka yang pemutus tali satu rahim. Tuan-tuan dan puan, ini yang paling kita risau. Janganlah kerana benda-benda remeh ini menyebabkan kita bergaduh. Ini kadang-kadang balik kampung ramai-ramai cuti sekolah, duduk rumah mak ayah kita, kemudian tiba-tiba anak kita ni pula anak kita suap makan anak kita. Anak saudara pun nganga je macam mulut burung semua kan. Kita tengah nyuap anak kita makan, anak saudara pun semua nganga, kita pun nyuap je semua. Nyuap je semua. Tapi hati tu mak bapak kau mana pergi dah makan. La ilaha illallah. Tuan-tuan, benda remeh tu pun balik betul laki. Bang, apa ni bang? Anak abang punya anak, adik abang punya anak ni apa benda kita makan, anak kita makan. Tuan-tuan dan puan, bagi orang makan kan dapat pahala. Janganlah berkira hidup kat dunia ni aduh tak payah pening lah. Gaduh ni tidak mendatangkan apa pun. Normal, kecil hati itu normal. Itu normal, kita manusia, kita ada perasaan. Tetapi jangan berlarutan. Jangan berpanjangan. Kerana apa ibu ayah saudari? Kita menahan daripada menyakiti ini juga Nabi kata apa? Dikira sebagai sedekah. Ini Nabi nyatakan dalam satu hadis yang panjang daripada Sa'id bin Abu Burdah. Dari datuknya berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya apa Nabi kata? Wajib bagi setiap Muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mempunyai apa-apa? Bagi dia bersabda, hendaklah dia bekerja dengan kedua-dua tangannya sehingga ia boleh memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak boleh melakukannya? Baginda bersabda, hendaklah dia menolong orang yang kesusahan, orang kesusahan atau sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika dia tak mampu juga melakukannya? Nabi SAW bersabda apa Nabi kata, suruhlah orang yang melakukan kebaikan itu atau menyuruh melakukan yang makruf. Mana buat baik atau buat makruf, benda baik. Mereka tanya lagi, Rasulullah, bagaimana jika mereka tak boleh melakukan lagi? Apa Nabi kata SAW, mafhumnya Nabi kata, tahanlah dirimu daripada kejahatan kerana itu juga adalah sedekah baginya. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Maknanya tuan-tuan, menahan diri daripada buat jahat, menahan diri daripada menyakiti orang, itu juga dikira sebagai pahala bersedekah. Jadi kadang kita ni adik-beradik nak gaduh ni pergi mana? Esok raya jumpa juga. Ini kadang raya tak nak jumpa, gaduh momo. Gaduh sebab apa? Anak dia ambil mainan anak kita je. Itu pun bergaduh. Sampai 3-4 raya tak nak berjumpa. Dah kenapa? Cukuplah. Tuan-tuan, kita dunia menghampiri pengakhiran dah. Maknanya kita dah akhir zaman dah ni. Cukuplah gaduh-gaduh ni. Kadang-kadang kecil hati normal lah. Kadang kita duduk adik-beradik, ipor dua je. Kecil hati normal. Tapi kita berlapang dada, bersangka baik. Fikir balik secara rasional. Kalau aku gaduh, aku nak buat apa? Boleh pause kejap diri kita. Kemudian bersangka baik sama kita. InsyaAllah Allah berkati dan rahmati kita dan keluarga seluruhnya. InsyaAllah. Wallahu'alam. Masya Allah. Bukan orang lain pun, adik-beradik. Lain kali jumpa juga kalau balik raya sebagainya, Ustaz. Betul. Tapi itulah masalahnya, Ustaz. Kita melihatkan, kita nak menahan diri ini sebenarnya ia berpunca daripada hati itu sendiri, Ustaz. Pokok pangkalnya kalau hati itu bersih, ia akan jadi bersih, betul, Ustaz kan? Tapi betul, kalau hati itu buruk, maka buruklah perlakuannya itu. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit penerangan tentang bagaimana, Ustaz, kita nak mula perubahan ini daripada dalaman kita tu, Ustaz. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan puan, kita nak mulakan yang pertama sekali, betul lah Daiman kata tadi. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Hadis tentang hijrah. Ini memang hadis yang sangat luar biasa. Kita betulkan hati kita. Niat kita kena betul. Innamal a'malu binniyat. Ila akhir hadis. Ini Nabi dah nyata dah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, Matan Arba'in, hadis yang pertama membicarakan tentang niat. Kita nak kekal jadi orang baik, niat kita kena betul. Apa sebab kita jadi baik? Apa sebab kita nak ubah diri kita?
Dan bila niat kita betul, insya-Allah, yang kedua, apa dia? Perlakuan kita juga kaji betul. Bila niat kita betul, perlakuan kita betul, maka dia akan menetijahkan kebaikan kepada diri kita. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, berusahalah semampunya untuk mendekati manusia. Berusahalah semampunya untuk mengasihi sesama kita. Kerana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, apa Nabi kata? Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Tuan-tuan dan puan, kita nak orang kasih kita. Kita nak orang tidak menyakiti kita. Kita nak orang menahan diri menyakiti hati kita. Kitalah orang pertama yang menyayangi orang. Kitalah orang pertama yang menahan daripada menyakiti orang. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Inilah kaedah kita untuk menjaga diri kita agar dapat menahan diri daripada melakukan kejahatan, menahan diri daripada melakukan segala keburukan. Wallahu a'lam. Biasa Ustaz, kadang-kadang kita melihatkan kelebihan orang lain tu menyebabkan kita rasa tak puas hati dengan dia. Asyik-asyik dia, asyik-asyik dia. Padahal kita sama-sama je sepinggan, sama-sama je sekelas, sama-sama je seperjuangan. Tapi kenapa dia boleh lebih daripada kita? Tak puas hati tu perlu kita buang dan kita campak jauh-jauh supaya kita bersihkan hati dan kita mudah untuk melakukan perkara kebaikan. Ustaz, sahabat kita ni, soal menarik. Bersama dengan Wan Norizan Yaakob. Silakan. Apakah benar sekiranya kita terasa hati dengan lisan anak-anak boleh menjejaskan urusan dunia mereka seperti susahnya mendapat rezeki dan lain-lain? Ni kalau mungkin mak ayah dengan anak-anak Ustaz silakan. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, itu sebab dalam rumah tangga dai iman para penonton kita berusaha untuk membina baiti jannati, rumahku syurgaku. Ini yang kita nak. Waktu sama kita berusaha untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang mencapai ketenangan. Membina rumah tangga ini dia mesti kena ada sakinah, mawaddah warahmah. Ini biasalah kita rungkaikan. Ini barangkali topik lain agaknya lah ya. Tapi bagaimana kadang-kadang di kalangan anak ini ada yang terasa, bukan saja anak, kadang mak ayah terasa. Biasa kita dengar mak ayah terasa dengan anak, juga menyebabkan anak itu masalah dalam kehidupan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Tapi tuan-tuan jangan lupa juga kita sebagai mak ayah ini juga jangan sampai kita menyakiti hati anak kita. Saya cukup berhati-hati tuan-tuan dan puan bila bercakap kepada anak saya sendiri. Walaupun anak kita masih kecil, nak menjanjikan sesuatu kepada anak juga pastikan janji yang pasti kita boleh capai. Janji yang pasti kita akan tepati. Ini penting saudari. Tuan-tuan dan puan, kita takut anak kita, budak ini, Daiman, penonton ya, budak ini kalau bawah 7 tahun, 8 tahun di sekolah rendah tadika ni, anak saya umur 6 tahun ya, memang dia akan, kita cakap apa, dia akan ingat. Dia akan ingat. Hari ni saya nak pergi kerja, Walid nak pergi kerja. Dia ingat Walid nak pergi kerja. Maknanya dia ingat Walid nak pergi kerja. Dan dia tahu nanti Walid balik insya-Allah. Jadi kita ada plan-plan keluarga dan sebagainya kan. Macam-macam lah walaupun tukar jadual kita kan. Tapi dia ingat Walid dah janji nak pergi mana. Jadi kita tukar plan. Dia ingat. Itu sebab kita ni jangan sampai, alah tak payahlah. Anak kita janji, anak saya sekarang tengah suka beli buku. Jadi kita pergi kedai beli buku. Dia tak nak beli mainan dah. Walid, Fayat tak nak mainan, Fayat nak buku. Okeylah. Kita pergi kedai beli buku, Tapi jangan sampai kita kedai, nanti Walid beli, nanti beli. Tiba-tiba dia minta kita tak bagi. Na'udzubillah min zalik. Kita takut kita juga boleh menyebabkan anak kita kecil hati. Akhirnya menyebabkan na'udzubillah min zalik kita tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu ayah. Tapi tuan-tuan dan puan, anak-anak lebih lagi. Anak-anak kita kalau ada mak ayah, kalau boleh berusaha semampunya, tiap-tiap hari hubungilah mereka. Hubungi mereka semampunya. Saya bersyukur Daiman para penonton. Saya duduk dengan mak ayah saya duduk dengan mentua saya. Jadi maknanya kita alhamdulillah. Saya baru ni jumpa dengan Syekh Samah yang berhormat Datuk Mufti Negeri Johor. Apa beliau cakap dengan saya sebelum berpisah, kami lepas habis meeting ada mesyuarat program-program di Johor. Kemudian lepas berpisah, apa yang berhormat Syekh Samah Datuk Mufti Johor mengatakan kepada saya, beliau kata apa? Ustaz, entah ada mak ayah? Dia tanya. Saya kata alhamdulillah mak ayah saya ada lagi. Cuma pak mentua saya dah meninggal Ramadan lepas. Tapi alhamdulillah mak mentua ada lagi dan mereka semua duduk dekat dengan saya. Dan mereka kata apa? Beliau kata apa? Saya bersama yang berhormat Datuk Mufti Negeri Johor kata apa? Zam, itulah kunci kita. Itulah kunci kita. Itu sebab anak-anak tuan-tuan dan puan para penonton. Kalaulah ada anak, ingat mak ayahlah kunci rezeki kita. Mak ayahlah kunci kebahagiaan rumah tangga kita. Mak ayahlah kunci kehidupan kita. Saya berkorban untuk tidak keluar daripada kawasan saya. Sebab apa? Sebab saya nak duduk dekat dengan mak ayah saya, dekat dengan mentua saya. Dan hari-hari kita boleh jumpa mereka.
Cumanya bagaimana kita berusaha semampunya untuk tidak mengecewakan hati mereka. Kalau kita terasa seperti mengecewakan hati mereka, cepat-cepat minta maaf. Itu sebab dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengajar kita ada beberapa kaul atau beberapa ungkapan, kaedah komunikasi kita dengan seluruh orang sekeliling kita supaya tidak menyakiti orang. Apa dia? Saya nak kongsi, ada banyak, dia ada 6, 7, tapi saya nak kongsi ada 3 kaul. Yang pertama, kaulun ma'rufah. Apa makna kaulun ma'rufah? Iaitu kata-kata yang baik. Ada 3 kata-kata Daiman, para penonton. Boleh saya teruskan Daiman? Silakan. Silakan, insya-Allah. Takut juga kan nanti dia kata ustaz kita kena break Ustaz. Yang pertama, kaulun ma'rufah. Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Kaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Yasba'uha azan. Wallahu ghaniyyun halim. Surah Al-Baqarah ayat 263. Apa Allah Taala kata? Dan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakiti hati, dan ingatlah Allah Maha Kaya lagi Maha Penyabar. Maknanya tuan-tuan dan puan, ini kisahnya bila orang minta sedekah, kita jangan hina mereka. Tak mampu nak beri sedekah, jangan kutuk mereka, tapi berikan kaulun ma'rufan. Mana kaulan ma'rufan? Kita beri kata-kata yang baik kepada mereka. Duduk dalam rumah tangga, gunakan formula ini. Gunakan cakap yang baik-baik dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan mak ayah kita, mentua, ipar duai. Usaha cakap yang baik. Ada orang Daiman ya, memang mulutnya jahat. Memang cakap mama kan, memeti-meti. Tapi kadang-kadang dia punya cakap itu cakap saja, tapi dia okey. Tapi pastikan cakap yang baiklah, cakap yang baiklah. Usaha semampunya tuan-tuan dan puan saudari. Itu yang pertama, kaulun ma'rufan. Yang kedua apa dia? Kata-kata apa yang kedua? Allah Ta'ala kata kaulan karimah, iaitu kata-kata yang mulia. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surah Isra ayat 23, wa qul lahuma kaulan karimah. Ini ayat cerita bicara tentang bagaimana Nabi Musa dan Nabi Daud berdakwah kepada Fir'aun, dan Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Maknanya kaulan karimah, kata-kata yang mulia, cakap yang mulia. Muliakan ibu ayah kita, anak-anak kita, keluarga terdekat, jiran tangga. Orang begini tuan-tuan, dia akan membawa aura yang positif, dan kita akan rasa seronok berdamping dengan mereka. Dan yang ketiga apa dia? Qaulun layyina. Qaulun layyina ini apa dia? Kata-kata yang lemah lembut. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Toha ayat yang ke-44, Allah Ta'ala kata apa? Wa qulu wa faqula lahu qaulan layyina, ila akhir ayat. Dan Allah Ta'ala kata, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Itu sebab tuan-tuan dan puan, berusaha semampunya untuk kita cakap benda ini supaya memberikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Kalau banyak cakap macam Ustaz Azam, yang tu banyaklah kebaikannya. Ni kadang-kadang Allah, orang astagfirullahalazim. ada orang setengah tu Insaf, Ustaz cakap. Setengah Betul. tu cakap tu tak macam-macam dia cakap. Astagfirullahalazim. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan berganjak ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini, membincangkan satu topik yang cukup menarik, berkaitan dengan jangan kita nak menyakiti orang ni, menahan diri daripada menyakiti orang lain. Baiklah, tapi ada satu masalah lah Ustaz. Sahabat kita ni, Abdul Karim Sufian ni, dia tanya, adakah Islam membenarkan untuk kita membalas semula apabila hati kita disakiti, dan bagaimana untuk menguruskan sekiranya kita sering disakiti oleh jiran kita? Tafadhal Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dia nak buat hukum kisos ni. Tidak balas balik. Balas balik kan. Betul lah. Aduh, risau pula kita kan. Tuan-tuan puan, jangan. Membalas-balas ni tidak memberikan manfaat apa pun. Hakikatnya kalau orang buat apa pun dengan kita, haruslah kita ingat, belajar bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Apa dia nak kongsikan? Dia ada DST. Apa dia DST? D yang pertama, diam. Orang buat apa pun kat kita, diamlah. Diam ini akan memberikan kebaikan kepada kita. S yang kedua apa dia? Sabar. Sabar ini adalah formula yang paling penting dalam hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, hidup berkomuniti. Ini sabar. Diam ini dah satu hal.
Maknanya kita orang buat apa pun diam je lah. Sebab bila kita bergaduh ni tuan-tuan, mulut gaduh-gaduh, dia takkan habis. Dia bukan saja mulut dia memang para penonton ni. Kadang-kadang dia dalam sekarang ni laman sosial. Bila berada di media sosial dan sebagainya, kemudian dia dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya, tak habis-habis. Dia menaik. Kemudian dia mulakan lagi. Hakikatnya kita ni dah lah, kalau dah tak puas hati, okey dah hantar, okey dah tutup. Kemudian jangan ada perasaan, kadang-kadang bahaya. Itu sebab kita kena bersangka baik sama kita. Diam itu lebih baiklah. Yang kedua, sabar. Buat apa pun kena sabar. Kerana orang yang tidak sabar ini memang payah. Orang tidak sabar ni problem, tuan-tuan. Ni ada masalah sebenarnya. Dia panjang ceritanya. Orang suka marah ni ada masalah. Dan yang terakhir apa dia? Tenang. Hidup kita kena tenang. Bila kita diam, kita sabar, kita tenang is cool. Kata budak muda sekarang, tenang is cool. Tenang sajalah. Tapi bulat-bulat dia kata macam mana jiran dia. Tuan-tuan orang puan baik-baik. Kau dapat jiran tu sebab kita ni berusaha lah kan, jar qabla dar kan. Kita cari jiran sebelum cari rumah. Saya nak beli rumah, tuan-tuan. Saya cari jiran saya nak beli tanah buat rumah ni, cari. Kenal jiran tetangga dulu. Dah kenal jiran tetangga, barulah kita rasa, bagus komuniti sini. Kampung sini kita boleh buat rumah, maka kita buat rumah. Kadang-kadang jiran ini mempengaruhi. Kalau jiran yang baik, alhamdulillah. Maknanya susah kita, dia orang pertama bantu. Dalam keadaan duka, kita orang pertama menceriakan. Ini jiran yang baik. Tapi kita takut jiran ni berusaha untuk mencari salah kita. Kerja mengaibkan kita. Kita jarang ada rumah, kerjanya burukkan kita je kan. Na'udzubillah min zalik. Maknanya apa? Kita pula memang, itulah, anak lah, berbagai. Tuan-tuan puan, jiran main peranan. Kerana apa? Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi, apa Nabi kata? La yadkhulul jannah man la ya'manu jaru bawa'iqahu. Maknanya apa tuan-tuan, hadis Imam Muslim. Nabi SAW kata apa? Bersabda daripada Abu Hurairah, maksudnya tidak masuk ke dalam syurga seseorang yang membuatkan jirannya tidak berasa aman dengan kejahatan dirinya. Hadis Imam Muslim. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan puan, muhasabah diri kita. Jangan kerana benda-benda remeh ni bergaduh je kerjanya. Kadang-kadang minta maaf cerita lah. Jiran atas, dia duduk rumah kongsi dinding, kongsi lantai, kongsi dinding semua bagai. Kongsi langit, semua kongsi. Kemudian duduk atas, sedai baju, air baju tu menitis kat bawah. Padahal jiran kita bawa, tuan-tuan puan, kita nak buat apa-apa fikir jiran sekeliling kita. Ini kadang-kadang waktu perayaan dulu, bila main mengecut, main bagai-bagai, akhirnya bising, menyebabkan jiran kita sedangkan ada anak kecil, ada orang tua yang sakit, menyebabkan mengganggu jiran sekeliling. Main sampai tengah malam. Kadang-kadang kita bising sebagainya itu. Sebab tuan-tuan puan, hidup berjiran ini kena bijak. Bagaimana kita nak mengurus? Kerana apa? Kita takut Nabi berikan amaran kepada kita. Tidak masuk syurga orang yang membuatkan jirannya tidak berasa aman dengan kejahatan dirinya. Na'udzubillah jalik. Jadi tuan-tuan puan, bagaimana kita nak jaga benda ini? Kita bersangka baik sama kita. Dan yang paling utama tuan-tuan puan, kita diam, sabar dan tenang. InsyaAllah Allah memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sebab itulah Nabi pun ada pesan Ustaz. Kalau kita ni nak jaga hati jiran ni, kalau masak tu lebihlah kuah je sikit. Betul, Masya Allah. Tapi jangan bagi kuah je. Bagi kuah je. Betul. Masak jemput pisang contoh kan. Buatlah. Kita anak kita ada 5 orang. Kita buat lebih lah. Seorang 2. Jadi dapat 10. Kita laki bini dua-dua, maka buat 15 sebagai contoh, buat 20. Tapi lebih kan buat 30. Dia kira betul-betul. Jiran dia ada 5 orang, 5 biji dia bagi. Pun payah jugalah. Jadi maknanya ngam-ngam je kan. Jadi betul lah ada Aiman. Mana kita bantu. Janganlah gaduh. Jiran ni hidup kita susah esok, yang paling dekat dengan kita lah jiran kita. Adalah tu topik jiran nanti. Topik jiran nanti. Okey. Baik para penonton sekalian, ni satu soalan ni pun menarik Ustaz. Orang kata macam Ustaz sebut pada awal tadi, kadang-kadang bila lepas orang bercakap tu dia menyesal Ustaz. Alamak, silap pula aku terlepas cakap. Jadi ni sahabat kita Mas Nida Johari. Bak kata peribahasa telajak perahu boleh undur, telajak kata buruk padahnya. Bagaimana cara untuk kita memujuk hati dan perasaan apabila hati disakiti dengan kata-kata yang mengguris? Apakah sebaik-baiknya kita berterus terang ataupun sekadar berdiam diri dan cuba memaafkan demi untuk mengelakkan sakit menyakit? Macam mana Ustaz? Tafadhal. Allahumma
Sayyidina Muhammad. Ini yang kita risau ni kan. Kadang-kadang terlajak perahu ni pun patah cantik juga ni. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kerana apa? Kerana mulut santan binasa. Ini banyaklah kalau kita cari patah Melayu bicara tentang mulut jahat bagai-bagai ni. Takut tuan-tuan ya, para penonton, na'udzubillah min zalik. Jadi bagaimana? Habis Ustaz, kalau kita cakap terus terang pula nanti, ada pula di kalangan mereka kecil hati sebab terlampau terus terang. Kan kata Ustaz makin kembang Ustaz ni. Nampak tu terang tapi kecil hati kita kan. Macam Ustaz makin besar. Tuan-tuan ni senang hati Daiman dia. Bersyukur ada orang peluk kita kan. Kata dulu peluk macam dapat capai. Sekarang macam dah tak dapat pula. Sabar je tuan-tuan ya. Kan ni contoh. Maknanya tuan-tuan tak ada masalah. Cumanya pastikan orang yang kita berterus terang itu orang yang rapat dengan kita. Maknanya kita kenal orang itu bagaimana. Kalau dengan saya dah kenal lama dengan rakan-rakan kita. Dan Aiman saya dah kenal lama. Kita cakap macam mana pun okey saja. Tapi tak tahulah kalau dia kecil hati dengan saya kan. Tapi nak cerita apa, kalau dia cakap pun saya okey saja. Sebab apa, kita kenal lama. Mungkin akan sejawat kita. Mungkin orang-orang kawan-kawan kita yang memang kenal kita daripada kecil. Dia tahu kita memang jenis begini. Jenis orang terus terang. Saya jenis orang terus terang. Jadi kalau tak suka, cakap tak suka. Itu sebab saya okey saja. Kita ni tuan-tuan, kalau fikir sangat hal orang, peningung. Pening. Kita up status. Tuan-tuan kalau tengok dalam Facebook, dalam Instagram kan, saya lah Azam Al-Kankari. Follow lah ya. Kan? Kita post. Kadang-kadang semua orang post baik-baik. Orang baik-baik. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba ada certain manusia ni kadang suka dia komen yang negatif. Komen-komen ni, alah Ustaz tu bajet bagus lah Ustaz. Ustaz makin gemuk lah. Astagfirullahaladzim. Ustaz ni cakap ya je kan. Nak apa benda lah. Tuan-tuan puan, orang ini kita, kalaulah kita tak terkesan, maka okey lah. Saya ni jenis orang yang tak apa terkesan sangat lah lantar dia kan. Kalaulah dia komen saya kerana apa yang saya lakukan, tegur dengan cara baik, saya boleh terima. Tapi kalau dia komen benda-benda yang macam benda tak penting pun, dia kata Ustaz cakap mata terbeliak, la ilaha illallah. Apa masalah dia kan? Itu sebab tuan-tuan puan, kita ni nak berterus terang orang, pastikan orang kita nak terus terang itu bagaimana sifatnya, bagaimana latar belakangnya. Kalau baru jumpa tapi dah macam tu, na'udzubillah min zalik. Itu sebab buat tuan-tuan puan, kita kena berhati-hati supaya dalam keadaan kita bercakap tidak menyakiti orang lain, dalam keadaan kita melontarkan kata-kata juga dalam keadaan tidak menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam. Sebenarnya saya kongsikan Aiman ya. Ada satu hadis berkaitan tentang lidah ini. Tapi nak sambung ke kejap lagi? Alah, rasa macam nak suruh sambung Ustaz. Tapi kita dah tamat dah di TV3. InsyaAllah. Tapi Ustaz boleh bagi sikit tak? Sikit je. Sikit dah last lah. Tapi jangan bagi semua. Bagi semua. Nabi ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Seorang Muslim, maksudnya saya kongsikan je lah ya. Seorang Muslim macam tak lawas pula kan. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Dan menariknya, lidah ini kata-kata, tangan ini perbuatan. Dan Nabi kata ada orang muflis di akhirat. Walaupun bawa banyak amal tapi muflis. Oleh kerana apa? Kejap lagi kita akan sambung lah. Buka di TV9 insya-Allah. Okey, baik Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih di atas pencerahan yang diberikan. Dan selepas ini para penonton banyak lagi yang akan kita kongsikan. Sebab kadang-kadang Ustaz kita menyakiti orang lain ni sebab masalah marah. Tak boleh nak tahan marah. Betul. Saya pun suka marah orang. Betul. Tadi Saya macam mana? Sama juga. Kita nak belajar macam mana kita nak tahan daripada kita marah ni. Kepada para penonton yang mungkin terlepas info ataupun siaran daripada awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kita dah tamat dah TV3. Kita akan sambung 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Menahan diri daripada menyakiti. Anda menyakiti ataupun disakiti? Mana satu ya? Baik, kita nak sambung lagi perbincangan kita dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Yang mana sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan menarik Ustaz. Apa dia? Baiklah. Soalannya Ustaz, zaman sekarang penggunaan media sosial menaip komen-komen, merakam video sehingga viral, bully cyber, malah membuat konten demi meraih jumlah like dan pengikut, tetapi dengan cara menyakiti dan mengguris hati dan perasaan orang lain.
kita sering alpa bahawa kita juga akan diadili di hari akhirat kelak dengan segala kesakitan yang kita lakukan kepada makhluk Allah yang lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Malah alam, contoh pencemaran. Jadi kita nak dengar kupasan pada Al-Fadhil Ustaz. Media sosial sekarang Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, luar biasa. Soalan yang sangat katanya malar segar, maknanya evergreen. Membicarakan tentang media sosial yang sekarang ini sangat merungsingkan. Saya dan Aiman, para penonton, saya tengah sambung belajar, buat master lah, buat sarjana pengajar Islam. Saya buat kajian penyelidikan. Bila saya buat penyelidikan, buat full research lah, saya banyak baca artikel membicarakan tentang masalah akhlak sekarang ini. Antara faktor berlakunya masalah akhlak sekarang ini adalah kerana adanya laman sosial yang mudah. Laman sosial mudah sangat. Dengan ada banyaklah, tak naklah sebut kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok Facebook pada ketika ini, buka live tanyalah ustaz, ini luar biasa. Ini luar biasa. Buka bagai-bagai program-program, bagai-bagai agama, ini luar biasa. Lebih lagi buka dia ustaz, tekan button like, button share, kongsikan, komen sebagainya. Ini akan memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Tetapi buat yang sesedari, ramai di kalangan kita kadang ditularkan benda-benda video untuk meraih perhatian. Ataupun dia memang untuk demi konten, sanggup buat benda tak cerdik. Demi konten sanggup memalukan orang. Demi konten sanggup memalukan keluarga sendiri, mengaibkan orang sekeliling. Kan dulu pernah berlaku yang dia tepik muka orang dengan kek lah, bagai-bagai. Oh, ni nak menguji kesabaran. Banyaklah kau. Kan? Kita tepik lu kat muka dia, boleh tahu sabar mana kan? Tak boleh. Jangan menguji sabar orang. Siapa kita untuk menguji orang? Itu sebab tuan-tuan puan-puan penonton, kita harus sedar diri kita. Kerana apa? Bila mana kita tak jaga perkara ini, dia memanglah akan berlaku di akhirat nanti. Kita takut semua akan dibalas. Dan sebelum tadi berehat, saya dinyatakan dan yang para penonton, dalam satu hadis yang panjang, apa Nabi kata? Maksudnya, Nabi kata dalam satu hadis mafhumnya, sebenarnya orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah mereka yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala amal solatnya, puasanya, zakatnya dan haji, tetapi ketika di dunia mereka pernah melakukan kejahatan. Apa kejahatan itu, tuan-tuan dan puan? Maknanya muflis ini maknanya dia zero depan Allah di akhirat nanti, kosong. Dia bawa amal solat dia bawa segala pahala puasa dia, zakat, haji sebagainya, tapi di hadapan Allah nanti dia muflis, tidak ada apa-apa. Muflis ni apa, tuan-tuan ya? Muflis ni kosong lah. Memang meraih sifati susah. Kerana apa? Yang pertama, dia pernah mencaci maki orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta dengan zalim, membunuh dan memukul suka hati. Lalu pada hari kiamat, orang yang dizalimi akan menerima pahala amal si penzalim jika pahala amalnya sudah habis diberikan. Sedangkan kesalahan dan dosanya ketika di dunia kepada orang yang tidak berdosa masih lagi banyak, maka Allah Ta'ala akan memberikan pula dosa orang yang zalimi itu kepadanya, sehingga semakin berat bebannya. Lalu Allah SWT mencampakkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan puan, ini yang paling kita takut. Kita takut dengan kita caci maki orang di dunia, mengutuk orang laman sosial dan sebagainya, kecam sampai lebam. Itu lagu kan, Zikirana kan. Mana maki-maki kan. Begitulah. Maki orang kecam. Oh, orang sekarang komen tak guna ni, orang komen guna ni kan. Komen guna telefon, semua dekat tangan. Komen apa benda lah dia nyonyok. Lepas tu menuduh orang bagai-bagai, maka kata orang bunuh, mukul dan sebagainya, menyakiti orang. Tuan-tuan puan, orang ini akan muflis di akhirat. Bila mana orang yang kita pernah buat tu, na'udzubillah min zalik, kita semua pahala semua akan bagi kat dia. Pahala kita habis dah, tapi dosa tadi tak selesai lagi, maka dosa dia pula kita akan ambil sebagai menukar sistem butter lah. Mana kita ambil dosa dia untuk mengurangkan dosa dia, bahkan menambah dosa kita, dan Allah Ta'ala campak dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang paling kita takut. Sebab tuan-tuan puan, berhati-hati hidup kat dunia ni. Dalam kita berakhlak bersama manusia, menahan diri daripada menyakiti orang, bukan saja di alam nyata, waktu yang sama juga di alam maya. Di alam maya sebagai contoh, di dalam Instagram kita, di dalam Facebook kita, TikTok kita, Twitter kita, berbagai YouTube, bagai-bagai. Cukuplah. Janganlah gaduh-gaduh. Ini alam maya bergaduh, alam nyata bergaduh. Ya Allah, kesian tuan-tuan ya. Kita di kadang-kadang bila duduk dengan orang yang suka bergaduh, suka cek salah orang, suka bermusuhan ni, dia akan membawa aura yang negatif dan menyebabkan kita akan rasa penat duduk dengan mereka.
Kita duduk dengan orang yang tidak berakhlak, ini juga akan menyebabkan kita rasa jauh dengan Allah SWT. Bila kita tengok orang itu, saya tengok tuan-tuan puan pada ketika ini, kita tengok muka Dai Aiman, makin dekat kita dengan Allah kan. Tengok muka Dai Aiman, rasa tenang hati kita kan. Walaupun tepik bedak banyak agaknya lah ya. Kan? Contohnya gitulah tuan-tuan puan ya. Maknanya kita berusaha semampunya untuk meraihkan orang sekeliling kita. Usaha semampunya berbaik dengan orang dan menahan diri daripada menyakiti. Wallahu a'lam. Tapi dia bergantung kepada suasana juga Ustaz. Kadang-kadang aku kutuk kau kutuk aku, aku kutuk kau kutuk aku. Adakah mungkin dengan situasi ataupun keadaan dia, dengan kawan dia ataupun surrounding dia Ustaz, menjadi support system untuk dia berubah untuk tinggalkan perbuatan ini Ustaz? Dia kadang-kadang macam inilah Dai Aiman ya, nak mengubah diri kita ini sebenarnya kita perlukan environment ataupun persekitaran yang baik. Bi'ah solehah. Bi'ah maknanya suasana lah. Kita duduk dengan orang baik-baik. Itu sebab tuan-tuan puan biasa kita dengar kata-kata motivasi apa dia? Sentiasa bersangka baik, berdamping dengan orang baik-baik, buat benda-benda baik. Allah yang maha baik akan berikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan puan kadang memang ada orang jenis maki-maki. Kalau dia kawan, ada orang mau maki-maki. Bagi dia itu merapatkan ukhuwah dia pun payah jugalah kan. Tetapi kita takut maki-maki ni ada satu part. Kadang-kadang waktu sekarang kita bergurau. Contoh penonton pagi ni kita bergurau dengan isteri kita, suami kita, pasangan kita yang duduk sebelah ni tengah menonton sama ni, tak kira lah tengah breakfast ke, tengah masak sarapan ke, ataupun baru balik subuh tadi ke, baru lepas bagai-bagai ni. Kita menonton tanyalah ustaz ni. Waktu sekarang ini kita bergurau dengan ada satu gurau yang mungkin kasar. Mungkin benda tu okey sebab pagi. Maknanya mungkin dia tidak mendatangkan masalah pun. Tetapi Dai Aiman, para penonton, kalaulah gurauan itu tidak sesuai dari segi tempat, tak sesuai dari segi masa dan keadaan, barangkali waktu tu tengah panas, penat, lapar dan bagai-bagai, kita bergurau benda sama. Tengah lapar benda sama, kan? tengah lapar pula contoh kan. Benda sama. Tuan-tuan puan, kita takut itu boleh menyebabkan cetusnya peperangan kan, boleh menyebabkan pergaduhan. Itu sebab kadang lelaki bini bergaduh ni benda simple pun boleh bergaduh. Benda simple apa dia? Ini kadang-kadang selipar bersepah je kat rumah contoh kan. Selipar lelaki dia bersepah, bini dah nyusun. Padahal bini tadi penat buat kerja bagai-bagai, dia susun bersepah. Sebab selipar boleh bergaduh. Pada hari lain tak bergaduh apa pasal slipper tu kan. Inilah dia kadang-kadang menjadi asbab saja. Cumanya kena rasional lah tuan-tuan ya. Kena rasional. Moga-moga Allah pelihara kita semua. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz sebut tentang hadis muflis, bagaimana seorang itu menzalimi orang yang lain dan dia akan pahalanya akan ditransferkan, dan juga kalau pahala dah habis dia kena tanggung pula dosa orang. Tapi bagaimana pula Ustaz untuk soalan kedua tadi daripada Intan Zurina Abdul Razak, bagaimana pula dengan kita sebutkan segala kesakitan yang kita lakukan kepada makhluk Allah yang lain, seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan, malah alam seperti pencemaran? Itu sama jugalah. Maknanya kita anu binatang bagai-bagai. Kenapa binatang tu tak pergi sekolah? Ni kadang-kadang saya tak boleh hadam lah orang. Tak suka binatang, jangan sakiti binatang. Saya ni bukanlah tak suka, saya suka binatang. Tapi tak boleh bela binatang, nanti semua mati. Kita jangan ada rumah. Boleh ikan mati, boleh tak payahlah. Tu sebab anak saya ngecek tu. Ngecek mana minta lah, dia minta dengan kita kan. Minta maaf cakap Johor pula kan. Dia ngecek gitu, minta Walid nak beli kucing, nak beli ni. Saya kata tak payah, nak beli hamster lah bagai-bagai. Tak payah, nanti kan siapa nak mengemas, kita ni tak apa nak rajin kan. Kita biasa travel, nanti tinggal kat rumah. Tapi ada orang kalau sayang betul, dia jaga betul. Tapi kita menyebabkan binatang itu terseksa. Kita menyebabkan ada orang memang sangat sayang kepada binatang. Ini luar biasa. Bayangkan tuan-tuan puan, buat makhluk lain pun dapat pahala, ini kan pula dengan binatang yang hidup. Pastinya pahala. Tapi kalau kita menyakiti binatang itu, na'udzubillah min zalik, semua akan dibalas di akhirat nanti. Sama juga dengan alam. Suka-suka hati bakar sampah, bersepah-sepah. Minta maaf ceritalah. Bakar sampah seterang-terangan, tengah musim panas ni. Kita bakar sampah suka-suka hati depan orang. Kemudian bakar sampah pula, asap berkepul-kepul, angin tiup. Jiran sebelah pula sidai baju. Orang tu pakai baju berasap contohlah kan. Sebab apa? Sebab kita bakar sampah tadi, na'udzubillah min zalik. Itu sebab tuan-tuan puan, nampak simple tetapi cukuplah
janganlah kita menjadi pencetus kepada keburukan, menjadi pencetus kepada masalah yang boleh menyebabkan terputusnya ukhuwah dan silaturahim bersama kita. Wallahu a'lam. Dia isu dia Ustaz mungkin susah nak tahan marah ni Ustaz. Marah kat jiran sebelah ke marah kat member dan sebagainya menyebabkan kita sakiti dia. Ustaz boleh tunjuk sikit tak macam mana kita nak tahan kemarahan kita, nak cool down ni selepas ni? Jenis manusia ada juga dia mah. Tapi kejap lagi lah Kejap lagi insya-Allah. Kejap lagi insya-Allah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini, yang mana para penonton kita Ustaz, dia bukan menahan diri daripada menyakiti, menahan diri daripada berganjak depan TV Ustaz. Oh, luar biasa. Ini bagus. Ini bagus. Menahan diri daripada nak pergi toilet pun sanggup nahan. Jangan, itu bahaya. bahaya. Dan juga para penonton kita Ustaz, dia menahan diri daripada marah. Lantaklah orang nak menyakiti kita, kita tahan daripada marah. Gigil-gigil lah ni, gigil-gigil lah ni. Mungkin Ustaz bagi tips bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita ni Ustaz. Menarik soalan tu. Dia sebenarnya marah ni, kalau tuan-tuan tengok dalam filem P. Ramlee, 3 Abdul. Kan bapak dia tu yang Siddiq Sigaraga dan anak-anaknya Gazida, Gaja, Jalan dah. Maknanya Siddiq Sigaraga tu waktu dia marah dengan P. Ramlee, kalaulah dia marah nanti bapak kena jual. Tapi sebab dia nak marah tu, sebab aku marah tak, bapak suka, dia menggigil. Sebab apa? Orang yang marah ini tuan-tuan, sifatnya adalah darah akan mengalir dengan laju. Itu sebab kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa kita, sifat marah ini adalah sifat pertama yang akan dimasuki oleh syaitan. Itu sebab orang yang suka marah ni, na'udzubillah min zalik. Kita takut dia akan kawan dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab tuan-tuan perempuan, marah boleh tapi jangan marah ketika marah. Ini guru kami ajar. Maknanya nak marah boleh tapi jangan marah ketika marah. Marahlah dengan iman kerana akan datangnya keamanan. Orang marah dengan iman ni bagaimana? Orang mengutuk keluarga dia, orang memfitnah family dia, orang mengutuk agama dia, orang menjatuhkan maruah keluarga dia, maka kita marah. Boleh untuk kita marah. Bukanlah kita ni lemah saja, tapi kemarahan itu biar kemarahan yang berprinsip. Jangan marah ketika marah. Contoh anak kita melakukan sesuatu, kita marah ketika marah, na'udzubillah min zalik, kita takut yang pukul anak kita, yang dera anak kita itu bukan kita, tapi na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu tuan-tuan puan, manusia ni ada berapa jenis? Yang manusia yang pasal marah ni ada berapa jenis? Ada 4 jenis tuan-tuan puan. Apa dia? Pertama, cepat marah, lambat redanya. Ada orang begitu. Cepat marah, lambat redanya. Bagaimana? Dia cepat marah. Dia kalau sikit-sikit marah, sikit marah. Dan dia juga lambat reda. Ini masalah orang begini. Ini paling masalah. Barangkali tak adalah ya. Di kalangan kita semua ni tak ada orang begini. Cepat marah, lambat reda. Tak ada. InsyaAllah. Pandang barang. Tak ada. Ini orang baik-baik depan kita menonton insyaAllah ya. Tapi kalau ada, istighfar banyak mohon ampun. Allah Maha Pengampun insyaAllah. Yang kedua tuan-tuan puan, cepat marah, cepat redanya. Ada orang begitu. Dia cepat marah, cepat redanya. Mama. Lepas tu, aku okey je, sekejap saja. Kan? Ada orang begitu. Yang ketiga tuan-tuan, lambat marah, lambat redanya. Dia nak marah tu lambat, tapi kalau dia marah, bertahun nak habis. Gunung berapi. Gunung berapi meletup. Habis membuat semua keluar kan. Lambat redanya. Dan orang begini memang biasanya orang yang merendam. Ni banyaklah tuan-tuan kalau belajar ilmu psikologi, dia dah rasa. Dia marah, dia bengkak marah pun. Bila meletup, habis. Dan lambat redanya. Dan terakhir apa dia? Ini okey sikit lah. Lambat marah, cepat redanya. Dia marah, dia lambat nak marah. Tu marah bila perlu saja. Tapi kalau marah pun cepat je reda. Malah nak pening-pening. Orang marah-marah ni dapat apa tuan-tuan? Kerana apa? Orang yang kuat Nabi kata apa? Nabi kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa maknanya tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, maksudnya, bukanlah orang gagah itu orang yang kuat bertinju, akan tapi orang yang gagah ialah orang yang dapat mengawal diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana kita mengawal diri ketika marah? La taghdab, jangan marah. Ini Nabi pesan juga dalam hadis yang lain. Mana jangan marah. Kalau marah, jangan marah ketika marah. Bila marah ketika marah, inilah yang akan mengundang parah. Mana patah. Wallahu a'lam. Macam mana kita nak tukar kepada menyakiti orang lain kepada memaafi Ustaz? Ini benda yang sangat luar biasa. Itu sebab kita daripada menyakiti dan kita nak memaafi. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena tahu dulu apa ganjaran orang menahan diri daripada menyakiti. Ganjarannya apa dulu? Pertama, ganjarannya pahala. Itu pasti.
Jadi kalau kita tak nak menyakiti orang, kita nak memaafkan orang, kita kena tahu apa ganjaran menahan diri daripada menyakiti. Pertama tuan-tuan, jangan lupa saya nak kongsikan HPH. Apa dia? H yang pertama, H yang pertama, hubungan akan terus kekal. Ini kelebihannya. Maknanya kalau kita memaafkan orang, hubungan kita akan terus kekal. Hubungan kita akan terus kekal. Tetapi kalau cepat kita burukkan orang, cepat kita menyakiti orang, hubungan akan cepat terputus. Na'udzubillah min zalik. Itu H yang pertama. P yang kedua, apa dia tuan-tuan puan? Tadi, pahala berpanjangan. Pahala berpanjangan. Dan mendapat pahala, orang menahan diri daripada buat jahat ni, dia akan dapat pahala seperti Nabi kata dalam hadis yang saya sebut di awal tadi. Apa dia? Pahala sedekah. Ini penting. Kita dapat pahala tuan-tuan puan. Kita menahan, memaafkan orang, menahan daripada menyakiti orang, dapat pahala. Dan H yang terakhir apa dia? Ini benda yang paling kita mahukan, benda yang paling kita pentingkan di dunia ini. Apa dia? Hati akan lebih tenang. Kita nak hati tenang. Tuan-tuan, orang kaya macam mana pun, hebat macam mana pun, popular macam mana pun, berbilion-bilion harta dia sekalipun, kalau hati tidak tenang, mana mungkin hidup untuk senang. Takkan senang hidup kita. Rumah besar tapi hati tak tenang, takut perompak masuk, pun payah juga. Dia memang kaya betul dia ni, contoh popular, tapi hati tak tenang, asyik fikir nanti apa orang kata, tengok risau-risau. Tuan-tuan puan, kita nak hati yang tenang, bagaimana kita kena memahami dan memaafkan orang sekeliling supaya kita tidak menyakiti orang. Wallahu a'lam. Saya suka satu poin Ustaz, bila mana orang menyakiti kita, poin dia sabar tadi Ustaz sebut. Betul, itu paling panjang penting. sangat Ustaz. Jadi sahabat kita ni, Ruby AB, bagaimanakah jika yang menyakiti itu seorang suami terhadap isterinya, lalu dia hanya mampu menahan sabar bertahun-tahun lamanya, dan apakah ganjaran atau pahala yang diberikan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak Ustaz? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini memang orang yang sabar betul lah. Sabar ini tuan-tuan puan memang satu perkara luar biasa. Kadang duduk laki bini, minta maaf cerita lah kan, kita ini hidup berkeluarga, bayangkan kan, isteri kita daripada Mars, man from Mars, from Virginia, gitulah kan. Isteri kita daripada utara, kita daripada selatan, dua keluarga yang berbeza kemudian bertemu atas ijab dan qabul kerana Allah, maka kita hidup bersama dalam satu keluarga kecil kita. Tuan-tuan puan, bukan mudah untuk hidup bersama. Kadang-kadang suami menjikati isteri, kadang isteri menjikati suami dalam keadaan tak sedar. Kita nak menahan sabar ni, ya Allah, payah Ustaz bertahun-tahun dah. Walau dia ingat, kalaulah pasangan kita, tak kira laki atau suami atau isteri, menyakiti kita sehingga menyebabkan fizikal, hingga lebam biji mata, hingga pukul lah bagai-bagai, emosi tiap-tiap hari, hina, kutuk bagai-bagai, ini kena rujuk kepada pejabat qadi daerah. Jumpa kaunselor rumah tangga di sebab pejabat agama di daerah masing-masing. Saya yakin di mana-mana negeri, kalau kami di Johor ada bahagian keluarga Islam, jumpa mereka, bincang dengan kaunselor setiap keluarga di daerah, pejabat qadi daerah masing-masing, bincanglah untuk selesaikan. Sebab bahaya benda ni, tak boleh diam saja pun payah juga. Tetapi kalau dia pun alah gitu-gitu je kan, mana memang ya Allah sabar je lah. Tuan-tuan puan, ganjarannya apa? Nabi kata dalam satu hadis diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Hadis Imam Bukhari. Apa Nabi kata? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, maksudnya seseorang itu tidak dikurniakan suatu pemberian yang lebih baik dan luas daripada as-sabr, sabar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya Allah akan berikan kebaikan yang lebih baik kepada kita bila kita sabar. Tapi itulah tuan-tuan, cakap senang, buat belum tentu. Cakap senang, tapi buat belum tentu. Tapi usaha semampunya. Ustaz, saya dah bertonton, sabar je lah. Kalau bertonton kita boleh sabar, takkan kerana benda sikit pun kita nak kejahatan sebagainya. Yang penting, ingat tuan-tuan puan, tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan discussion, perbincangan. Semua masalah boleh diselesaikan dengan perbincangan. Itu formulanya. Buat apa pun, bincang. Dan bagaimana bincang? Perlukan komunikasi. Ini panjanglah. Dia kena topik lain pasal rumah tangga. Wallahu a'lam. Moga Allah berikan kebaikan kepada yang bertanya. Moga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Sabar dalam keadaan kita meraihkan pasangan kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Saya suka sangat bila Ustaz sebutkan sebentar tadi bagaimana kita nak orang baik dengan kita, kita kena baik dengan orang, kan? Betul. Kita nak orang, kita sakiti orang, kita nak orang baik kat kita pula. Tak acil lah macam tu. Baik Ustaz,
Mungkin sebagai kesimpulan pada hari ini Ustaz, kita nak biar seluruh penonton-penonton kita pada hari ini mungkin akan menyampaikan maklumat-maklumat ini berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita ini tidak menyakiti orang lain Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kesimpulan Kesimpulan. Masya-Allah, kejap juga suruh tuan-tuan Daripada TV3 sampai ke TV9 yang menonton di FB dan sebagainya, jangan lupa tekan like, share. Ingat tuan-tuan, kita usaha semampunya untuk menahan diri daripada menyakiti. Menyakiti bukan saja dari segi fizikal, mana pukul orang dan sebagainya, menyakiti juga dari segi emosi orang, menyakiti hati orang, menyakiti perasaan orang dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita merenung hadis Nabi SAW. Apa Nabi kata? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi SAW qala, wa man satara musliman satallahu fid dunya wal akhirah. Apa Nabi kata? Hadis Imam Muslim. Nabi kata, siapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Hadis Imam Muslim. Maknanya pun tuan-tuan, kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Kita berbaik dengan semua orang, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi berusahalah kita untuk menahan diri daripada memburukkan orang, daripada menyakiti orang sekeliling kita, tak kira di alam nyata maupun di alam maya. Tolong jaga akhlak kita, kerana apa yang kita lakukan ini semua akan dicatat oleh para malaikat dan pastinya akan dipersembahkan di hadapan Allah dan semua akan dipertanggungjawabkan. Moga-moga Allah berkati kita semua, moga-moga manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kesilapan rezeki. Jumpa dalam pertemuan insya-Allah bersama saya Azhar Kari insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, seronok Ustaz maknanya kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Sesudah dah habis dah. Allah, Ustaz, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhol Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah Tuhan kami, kasihlah kedua ibu ayah kami seperti mana mereka masih kami suatu kami kecil ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleha di syurga-Mu abadi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami menadah tangan kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada perasaan dengki dan hasad sesama kami ya Allah. Jauhkan kami daripada hasad dengki manusia sekeliling kami ya Allah. Jauhkan kami daripada sihir jua ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk terus kami menahan diri kami daripada menyakiti orang sekeliling kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami akhlak-akhlak yang terpuji kepada kami, akhlak yang mendekatkan hati kami kepada-Mu ya Allah. Akhlak kami terus mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, makbulkan semua hajat kami. Jika ada di antara kami dalam kesusahan, mudahkan urusan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesehatan yang baik kepada kami seluruhnya. Jauhkan kami dari fitnah dajjal, fitnah akhir zaman dan fitnah dunia ini ya Allah. Pelihara kami, anak cucu-cucu keturunan kami seluruhnya daripada fitnah akhir zaman juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Ma'bulkan doa kami ni ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu yang paling tinggi, syurga Firdaus nanti ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Mohon maaf daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton dan juga kepada seluruh kru produksi Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, ada rezeki jumpa lagi pertemuan. Terima kasih Daiman. Moga-moga Allah berkati kita semua. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan yang diberikan. Rasa tak puas dengan Al-Fadhil Ustaz ni. Allah nanti kita cari tajuk lain pula Ustaz. Insya-Allah, baik. Kepada para penonton, terima kasih kita ucapkan. Saya Daya Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ila liqa ma salama. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.